mikrofon. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Talbisu Iblis pada muka surat 195 di bawah tajuk Talbis Iblis dalam bidang akidah. Jadi dalam sesi lepas kita bincang berkenaan dengan beberapa kesilapan-kesilapan yang berlaku terhadap ahli sufi. Itu beberapa siri kita bincang. Jadi pada pagi ini kita pindah kepada tajuk, iaitu yang berkait dengan akidah. Bagaimana iblis memesongkan pemahaman kita terhadap pegangan akidah yang betul itu. Ini pada muka surat 195 daripada Abu Abdillah Ar-Ramli. Dia sebenarnya kalau dari segi bahasa Arab, bila dia tidak Abu Abdullah, Abu Abdillah itu baru tu ada segi bahasa Arab lah. Abu Abdillah, kalau lagi belajar bahasa Arab dia panggil idafah lah, tarkib idafi, mudafun ilaih. Dari Abi Abdillah ataupun Abu tu boleh, Abu Abdillah Ar-Ramli, bahawa beliau menyebutkan Abu Hamzah Abu Hamzah menjadi kebiasaan dia berkhutbah di Masjid Jami' Tarasus. Ni anak pun tak sempat nak cek dia punya berkenaan dengan Masjid Jami' Tarasus ni. Tak apalah. Dan para jemaah memang boleh fahamlah butiran ceramah dia tu. Ini cerita dia. Cuba tengok nota kaki 70 tu. Sebab ni pertama kali kita jumpa nama Abu Hamzah ini. Siapa dia Abu Hamzah ni? Jadi nama Abu Hamzah ni adalah Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi As-Sufi. Ni salah seorang ahli sufi. Dia ni orang Baghdad. Meninggal dunia pada tahun 269 Hijrah. Mana dia hidup ni dalam kurun ketiga lah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitab dia Al-Hilyah. Az-Zahabi membuat ulasan dalam Siyaru A'lamin Nubala itu. Abu Hamzah ada fahaman dia ni yang menyimpang, dan banyak juga fahaman dia tu yang menunjukkan kepada kelemahan memahami agama tu. Ini Abu Hamzah ni. Ini antara salah seorang tokoh sufi yang ulama pertikar banyak juga pemahaman dia terhadap agama, Abu Hamzah ini. Jadi dia biasa berkhutbah di Masjid Jami' Tarasus dan para jemaah boleh fahamlah ceramah dia tu. Suatu hari ketika dia sedang berkhutbah, ni cerita dia lah, ada seekor burung gagak, maknanya pergi hinggap lah di atap masjid tu, pergi hinggap di atap masjid.
Lepas tu dia bunyi suara. Menguak ni maknanya dia bunyi suara. Bunyi suara burung tu. Burung tu bunyi suara dia. Kukuk lah kita kata. Burung ni kukuk. Jadi bila Abu Hamzah ni yang sedang ceramah tu, bila dia dengar burung tu berkukuk, dia terus kata secara spontan. Bisa Zijiyah ni secara spontan dia kata ke dia? Dia kata, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Dan kerana itu orang ramai sebut dia sebagai zindik. Zindik di sini makna munafik. Zindik di sini makna munafik. Mereka meyakini dia ni adalah salah seorang penganut faham hululiyah. Hululiyah ni fahaman bahawa Allah meresap masuk dalam makhluk. Dia panggil hululiyah. Dan dia ni zindik. Zindik di sini munafik, tapi munafik akidah, mana kafir lah. Jadi kafir tu. Orang anggap gitu. Tak apalah, lepas ni anak bagi huraian. Sehingga mereka tidak segan membunuhnya. Siapa dia dibunuh? Kuda miliknya dijual di depan pintu Masjid Jami' dengan seruan penghinaan. Inilah kuda orang zindik. Baik. Gapo dia cerita ni sebenarnya? Peliklah dia ni. Bila dia dengar suara burung kukuk tu, dia kata kukuk burung tu adalah suara Allah. Tu dia panggil hululiyah. Mana Allah telah hulul, Allah telah meresap masuk dalam burung itu. Dan suara burung berkukuk itu adalah merupakan suara panggilan Allah terhadap diri dia. Sebab tu dia kata, kalau kita agak labbaik Allah, aku sahut seruan engkau. Jadi bunyi suara burung tu, dia kata Tuhan panggil dia. Dia boleh faham suara burung ni, berat benar, ada faham dia tu setara. Ada kayak kita dengar penceramah dari YouTube tu, dia boleh faham suara binatang. Sehingga ada seorang ustaz tu bawa cerita semut berzikir, ya tak? Zindan ke dia, tahu dia sebut, kita pun tak ingat tu, kata aji zikir gitu. Siapa dia boleh sebut begitu? Pelik-pelik aja. Padahal suara burung ni merupakan mukjizat Nabi Sulaiman itu. Boleh dengar suara binatang itu. Tiba-tiba ini benda perkara begini sebenarnya kena berhati-hati. Dia ni bila dengar suara burung tu kukuk, dia kata Allah seru dia. Sebab tu dia kata labbaik Allah, aku sahut panggilan engkau. Labbaik Allah, aku sahut panggilan engkau. Duduk tengah baca khutbah tu. Dia berat sungguh. Ini dia panggil fahaman hululiyah. Dan satu lagi, kalau dia menganggap Allah telah bersatu dengan makhluk, itu dia panggil ittihad lah tu, ittihad. Baik, seterusnya. Diriwayatkan daripada Abu Bakar Al-Farghani, dia menyebutkan, ni Abu Bakar Al-Farghani kata, Abu Hamzah ni yang dikenali sebagai ahli sufi Baghdad ini, setiap kali dia mendengar suara sesuatu, lalu dia akan kata secara spontan, labbaik Allah, aku penuhi panggilanmu wahai Allah. Labbaik Allah, aku penuhi panggilanmu wahai Allah. Maka dengan sebab itu masyarakat awam di zaman dia tu sebut dia ni sebagai penganut akidah hululiyah, ataupun disebut juga wahdatul wujud. Bila ittihad, bila Allah masuk dalam makhluk, Allah bersatu dengan makhluk, maka ada pula fahamnya dia panggil wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni maknanya bagi orang yang berfahaman ni, dia anggap hak kita nampak semua ni, semuanya Allah lah kau tu. Sebab tu kalau orang tanya gapo dia dalam jubah tu, Allah dia tu. Bukan diri dia. Siapa begitu sekali kesesatan. Dia ni salah seorang yang telah terpesong dengan fahaman hululiyah dan juga wahdatul wujud. Bukan wahdatul wujud. As-Sarrash berkata, ni seorang tokoh ni, dia kata aku menerima berita, aku dapat maklumat bahawa para penganut fahaman hululiyah, kena ingatlah hululiyah ni maknanya Allah bersatu dalam makhluk. Jadi hak kita nampak kami, beri, semua Allah lah ke tu. Allah lah ke tu. Siapa dia kata begitu? Ini satu pahaman.
Jadi aku mendapat maklumat bahawa para penganut fahaman hululiyah mereka berkata, Allah Al-Haq sudah memilih benda-benda yang dia akan masuk dengan makna-makna ketuhanannya, dan dia sudah hilangkan unsur-unsur kemanusiaan darinya. Maksudnya begini, kata-kata ni dia kata Allah sudah memilih materi-materi itu mana benda-benda, bahan-bahan. Tapi yang dia maksudkan di sini, Allah telah pilih untuk dia meresap masuk dalam tubuh-tubuh manusia. Bila Allah masuk dalam tubuh manusia, Allah telah bersatu dengan manusia, maka insaniah itu sudah hilang. Yang ada dalam diri manusia itu adalah uluhiyah. Itu maksudnya. Dia gini, kalau kita kecek bahasa Kelantan kita, makna Allah telah pakar body manusia. Kalau kita nampak tubuh manusia tu kulit saja, dalam dia tu Allah. Ni pahaman sesat. Boleh katakan puak-puak sufi, boleh katakan ada pahaman, walaupun bukan semua mungkinnya. Kalau tak ada okeylah. Tapi hak ni dia ni salah seorang yang menganut fahaman hululiyah. Di antara mereka ada pula yang berkata dengan memperlihatkan bukti-bukti yang dianggap indah. Di antara mereka, jadi maknanya bila Allah meresap masuk tu, mana keindahan ini itulah Allahnya. Tu. Ka innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kita nampak molek ni, misalnya kita nampak perempuan cantik, kita nampak lelaki handsome, kita kata tu bukan hakikat tu. Hakikat sebenarnya Allah tu. Orang panggil semua yang cantik-cantik semua Allah lah ke? Sebab tu dia kalau orang tanya dia apa ini, Allah, semua Allah lah ke? Tu dan anda jumpa dah bapak dia ni. Anda pernah jumpa dia pergi masjid bagus, ibadat dia tak tinggal. Sampai dalam perjalanan balik ke masjid tu, anda perlu kecek dengan dia, benar-benar ginilah dia sebut. Dia pernah tinggal beberapa tahun di kawasan pondok tu kenali tu. Dia kena faham yang gini. Jadi anda pernah bercakap ketika balik solat asar tu, dalam perjalanan tu bercakap dengan dia lah. Dia kecek, jadi kita dengar lah. Anak kata gini faham apa ni, teruk lah. Bahkan dia semacam nampak ni orang semaya tu memang tak kenal Tuhan. Siapa dia nampak ni? Tingginya tajalli dia tu, Allah kasyaf pada dia. Dia sebut lah. Dia sebut. Anak tak kata gapo, anak dengar lah. Yalah kalau kita nak gorang dia boleh, kita kata cuma anak nak dengar dia kecek gapo. Kalau kita latang ni tak boleh kadang-kadang buat ni. Kelitah dah. Kalau kita nak kata gitu dia, saya pun Tuhan kasyaf juga. Saya nampak habis ni pun beruk. Berat. Sebab gini, kalau dalam kitab-kitab setengah-setengah buku dia anggap manusia ni nampak macam binatang. Tidak orang. Sifat insan tu ada, sifat hayawan tu ada. Dia nampak Allah kasyaf pada dia. Tengok dia kecek. Enggak, kalau kita kata gitu nak kata mana? Tak okay, dia seorang kasyaf kita benar juga. Kita kata abang nampak macam beruk. Bukan beruk, nampak macam beruk. Nak kata mana? Sebab tu Islam dia tak iktibar bagi-bagi lagu tu. Dia tak iktibar, dia tak mikir. Tapi manusia ni dia kena penyakit ni seolah-olah dia gini kalau kita baca buku-buku dia manusia ni bila sampai satu perhak tinggi, pandangan dia ni menembusi hijab. Kalau duduk tahap tu hadirat, dia nampak sesuatu tu mawara adzalik, di sebalik yang tersirat itu. Kena penyakit ni. Dia kecek tak serupa kita, dia mikir tak serupa kita, dia melihat pun tak serupa kita lihat. Jadi lagu lain dia kecek. Ni anak ada pengalaman dengan pupuk dia ni. Pelik-pelik saja. Kadang-kadang dia tanya, tu ustaz dia nampak gapo tu? Anak kata lembu, ada. Allah. Hakikat. Dia kira hakikat. Dia tak faham dah ilmu kulit, ilmu hakikat, ilmu isi lah. Siapa begitu sekali. As-Sarraj berkata lagi. Sebab ana tahu di kawasan ni pun ada juga sebenarnya. Ana pernah jumpa juga seorang dia kena juga. Dia ada juga faham yang gini. Dia ada juga faham yang gini. Ana tak ingat lama, cerita lama. Dia puak-puak dia ni pengalaman ana dengan puak dia ni, kalau di Kelantan ni, mana dia berzikir pukul 12 malam sampai subuh, kuat ibadat. Memang kuat ibadat. Kalau kita duduk dalam majlis zikir dia tu dok sakit pinggang kita. Tak tidur pas kita. Ni hadirat. Baik. Sarraj berkata lagi.
Aku juga menerima berita bahawa sekelompok penduduk Syam menganggap mereka melihat Allah dengan mata hati di dunia, sama seperti melihat Allah dengan mata kepala dalam syurga di hari akhirat. Dia kata dalam syurga tu memang ada hadis yang sahih bahawa kita boleh melihat Allah dalam syurga. Allah izinkan kita melihat, Allah tajallikan zat dia. Itu dalam syurga sebagai nikmat terbesar ahli syurga. Tapi dia kata penduduk Syam yang terlibat dalam ajaran sufi ini, mereka semasa dunia lagi sudah boleh melihat Allah, tapi melihat dengan ain basirah dia panggil. Ain basirah ni bukan dengan mata kepala, dengan mata hati, dengan pancaran rohani tu. Tu. Sebab tu anak kata bagi ni bagi ngabel. Bagi tak tahu kepala ekor. Dia gini hadirat. Sebab tu anak tekan sangat bahawa kalau kita bacalah buku gapo-gapo, kalau kita faham cara tasawur, orang panggil gambaran sebuah kehidupan yang Nabi bentuk satu generasi, orang panggil generasi sahabat, ada ke tidak di perangai lagu ni? Sayyidina Abu Bakar ni tak adalah paling tinggi, ada ke tidak dia bercakap benda gini, dan begini cara hidup Sayyidina Abu Bakar yang telah dibentuk oleh Nabi, disahkan oleh Quran, disahkan oleh hadis Nabi, bahawa sebagai seorang yang kalau kita ikut dia tak sesat kita. Ada ke tidak berlaku benda-benda gini daripada dia? Sayyidina Abu Bakar kata, aku tengok unta nampak Allah, ada? Tak ada. Maknanya kehidupan para sahabat ni, dia kehidupan yang boleh semua orang boleh ikut. Semua orang boleh ikut. Sebab ajaran yang Nabi ajar kepada kita, ajaran yang mampu ikut, bukan mampu tahu, bukan mampu tengok. Tidak, kita mampu ikut. Termasuk dalam mataqah al-basyariyah, termasuk dalam sesuatu yang kita boleh jadikan ikutan dan panduan kita. Itu sifat Islam. Sifat agama Islam kita ni hadirat, ada suatu ajaran yang mana kita mampu ikut. Itu kita kena ingat. Itu tasawuf. Baik. As-Sarraj berkata lagi, dia kata aku juga dapat maklumat bahawa hamba milik Al-Khalil ketika dia bersaksi kepada Abu Husain An-Nuri, dia menyebutkan mana aku ni sudah bertukar menjadi Allah, dan Allah pun sudah bertukar menjadi aku. Hak ni sebiji seperti kata-kata Khomeini. Ana huwa ana, dia tu. Saya dia saya. Paruk dia tu dah. Dia tak main sikit-sikit bawa ni. Ana, saya lah. Dia yang ni Allah. Saya dia saya. Gapo dia tu? Inilah. Aku Allah, Allah tu aku. Ni orang panggil hulul. Sejajar wahdatul wujud, mana Allah bersatu dengan makhluk. Jadi makhluk tu dia, kalau dia boleh kata dia tu Allah. Mana sesuatu yang kita nampak ni hak zahirnya nampak macam tidak Allah, sebenarnya hakikat Allah. Sebab tu dia aku ni aku menjelma kepada Allah, Allah menjelma kepada aku. Mendengar perkataan itu, An-Nuri menanggapi ataupun dia baca ayat ni lah. Dia kata, aku dengar Allah berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunah, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Kita tengok pada ayat ni ayat tentang sahabat ni. Yuhibbuhum, mana dia mencintai mereka, yakni Allah. Wa yuhibbunah, dan Allah cinta kepada dan mereka cinta kepada Allah. Tak apalah ni. Jadi kasmaran ni maknanya bersatulah. Mana sudah jadi bersatu tu. Ni. Jadi bila Allah makna makhluk ataupun makhluk bersatu dengan Allah, ini lebih hebat daripada cinta. Kalau peringkat sahabat ni seolah-olah Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Tetapi pokok dia tak, bukan cinta. Allah bersatu dengan dia. Jadi bersekali, bergadik, kita kata Allah dengan makhluk. Siapa begitu faham? Ini hulul lah ni. Na'udzubillahi min zalik. Qadhi Abu Ya'la berkata, kelompok hululiyah beranggapan bahawa Allah ni boleh dibuat
Ni ke dia kata buat hulul lah, makna bersatu. Kita boleh kata ni makhluk ni Allah, kita boleh kata tak salah. Sebab tu orang tanya ma fi jubbatik, orang tanya dia apa ada dalam jubah engkau tu, dalam pakaian engkau, dia kata Allah, padahal dia ada dalam jubah tu. Dia boleh kata gitu. Mana Allah ni boleh menjelma dalam bentuk manusia. Fahaman ni sebenarnya kalau kita baca sejarah, ini adalah fahaman yang kalau dulu dia adalah fahaman Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni pengasas Syiah yang sesat itu. Antara ajaran dia yang mula-mula dia sebut dalam proses nak mengagungkan Sayyidina Ali, Abdullah bin Sabah dia kata Allah, Sayyidina Ali itu Allah tu Sayyidina Ali, dan Allah telah meresap masuk dalam Sayyidina Ali. Sebab tu aku tak percaya Sayyidina Ali itu mati. Sekiranya ada orang meletakkan otak Sayyidina Ali dalam 40 pundi-pundi, 40 bekas letak, asingkan otak Sayyidina Ali, aku tak percaya Sayyidina Ali itu mati. Siapa begitu sekali puak-puak Syiah dia bercakap puak-puak Syiah dia bercakap buat kenyataan secara akidah siapa ke peringkat tu. Penulis rahimahullah berkata, penulis ni Ibnul Jauzi lah maksudnya. Ibnul Jauzi kata sebenarnya fahaman ini dinamakan sebagai kebodohan. Fahaman ini sebenarnya fahaman tak cerdik lah. Kalau kita lihat dari tiga sudut, mana orang yang mengatakan bahawa Allah telah bersatu dengan makhluk tu Allah, Allah tu makhluk, ana huwa ana tu, sebenarnya ini adalah satu kesilapan, dan berlakunya fahaman ini kerana kebodohan manusia. Jadi kebodohan itu dinilai dari tiga aspek. Yang pertama, dari sisi penggunaan istilah bahasa, sesungguhnya apa dia kata penyatuan kasmaran, mana penyatuan itu, penyatuan Allah dengan makhluk menurut pakar bahasa hanya digunakan untuk seseorang yang hendak dinikahi. Orang panggil maknanya lelaki teruna dan dara itu disatukan. Tu bahasa kasmarannya dari segi bahasa. Kalau kita agak ke dia, penyatuan teruna dan dara itu istilah digunakan untuk lelaki dan perempuan bila berkahwin. Tidak meresap masuk, tapi dia guna untuk Allah dengan erti hulul, meresap masuk. Jadi nampak zahir seperti manusia, tapi dalam tu ada hakikat Allah. Berat tidak faham ini, memang sesak sungguh. Tapi pokok dia pernah sebut pada anak, dia kata orang yang bukan dalam bidang ni dia tak akan faham, dia kata. Semua pun lagu tu lah. Jadi kata mu ni agama dia siapa orang nak faham tak boleh. Sedangkan ajaran Nabi ni ajaran mataqatul basyariyah yang boleh difahami oleh manusia. Islam tidak bawa satu amalan yang manusia tak faham. Manusia boleh faham. Manusia boleh faham. Tu. Jadi kalimah hulul ni adalah kalimah yang menunjukkan, maknanya kalau dari segi bahasa Arab lah, maknanya kalau lelaki seperti ni lah, mana kita menyatukan lelaki dengan perempuan, tu maknanya nikah, bahasa kiasan pada kahwin. Kadang tu ya, bukan kata hak tena tu masuk dalam hak jantan masuk tena jadi tidak gitu maksudnya. Yang kedua, bahawa sifat-sifat Allah diketahui berdasarkan keterangan dalil, sedangkan apabila merujuk dalil, Allah adalah maha mencintai, dan tidak dikatakan Allah tu telah bersatu. Orang tak kata gitu. Kalau kita tengok pada dalil, kalau kita nak kaitkan Allah dengan makhluk ni, yuhibbuhum wa yuhibbunah ni, orang tak terjemah Tuhan telah bersatu dengan makhluk. Tapi macam mana bodoh dia ni, dia dalam kitab disebutlah tu, kita teruk tak tu, macam mana dia boleh faham yuhibbuhum wa yuhibbunah tu, itulah dalil hulul. Ni jadi dalil hulul, Allah bersatu dengan makhluk. Padahal cinta tu bukan bermakna bersatu. Allah adalah Tuhan yang maha mencintai, dan tidak dikatakan kasmara tu bahasa Indonesia, tidak dikatakan hulul, tidak.
Maknanya dari segi bahasa pun sangat lemah penggunaan bahasa tu. Cuba kita tengok dalam Quran. Misalnya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalimah tu tinggi benar tu digunakan. Bahkan kalau kita kata Khalilullah, Ibrahim tu Khalilullah, Khalil, kekasih Allah. Kalau kita baca dalam kitab, Khalil tu apa maksud? Khalil ni maknanya satu perasaan cinta yang lahir daripada seseorang sehingga orang tu dianggap sebagai, orang panggil, dia jadi ingat semua, kesan daripada cinta itu. Sekadar tu ya. Tapi dia faham siapa masuk jadi bersatu, bergabung sehingga jadi ini kebodohan. Ini adalah kebodohan. Yang ketiga, kalau dilihat pula dari mana dia tahu bahawa Allah cinta kepada dia, ini namanya dakwaan tanpa bukti ataupun tanpa dalil syarak. Dia boleh katalah Allah cinta kepada dia sehingga Allah masuk dalam tubuh dia, dia jadi Allah, Allah jadi dia. Dia tahu mana? Dia tahu mana? Hal ni tidak ubah seperti klaim dan dakwaan. Itu dakwah semata-mata. Sebab tu dalam agama kita ada kena ingat ni, kena pegang kemah ni. Dalam agama kita ni, bila kita nak bercakap agama, dia kena mesti ada dalil. Tak ada dalil tak boleh. Tak ada dalil tak. Sebab tu kaedah umum dalam agama kita, sesuatu ibadat selagi kita tidak tahu dengan adanya dalil, tak ingat dalil tak apa, tapi kita tahu ada dalil, kita sah betul, tak ingat tak apa dalil tu, sudah sah amalan kita. Tetapi sesuatu amalan yang kita buat dengan agak-agakkan tanpa dalil, tak sah. Misalnya, saya buat hal ini, saya pun tak pasti, tapi ada agak, mungkin ada lah. Ngobak pekah ni khilaf ulama banyak, ada lah tu, mana-mana pendapat tu dia pun buat, tidak sah amalan dia. Sebab dia tidak boleh pasti benar. Tu dalam agama kita. Sebab itulah kita dituntut belajar. Seseorang yang melakukan amal kebaikan, amal soleh, khususnya ibadat, tanpa dia tahu bagaimana ibadat itu dilaksanakan oleh Rasulullah, tidak sah ibadat dia. Dia tak cukup sekadar niat ikhlas, dia kena tahu cara buat. Dia kena tahu. Itu sifat agama Islam. Baik, daripada Abdurrahman As-Sulami, dia cerita Abu Abdurrahman, siapa tu? Abu Abdurrahman As-Sulami, dia menceritakan, dia kata diceritakan daripada Amr Al-Makki, bahawasanya ada dia sebut, dia ni mana Amr Al-Makki lah. Abu Abdurrahman As-Sulami kata diceritakan dari Amr Al-Makki bahawa dia pernah membuat kenyataan. Gapo dia kenyataan dia? Pada suatu ketika aku berjalan kaki bersama Husain bin Mansur. Cuba tengok bawah tu. Dialah hak terkenal dengan nama Hallaj. Ni Hallaj ni. Siapa dihukum mati sebab dia ni, kalau orang tanya dia, ma fi jubbatik, gapo dia dalam jubahmu tu? Dia kata Allah. Padahal dia lah pakai jubah tu. Tapi dia kata Allah. Gapo dia dalam poket tu Allah. Semua Allah. Ni faham dulu. Ni Hallaj. Dia dihukum bunuh. Sebab apa? Sebab dia telah jadi zindik, jadi kafir. Nama dia sebenarnya adalah Husain bin Mansur. Husain bin Mansur nama dia. Hallaj. Biasa dengar kan Hallaj. Dia adalah di salah satu jalan ataupun lorong kecil di kota Mekah. Sesat Mekah ni. Bukan kata di lorong-lorong sekitar sini dah. Mekah ni pusat ilmu. Orang panggil pusat Islam lah Mekah tu. Tu. Sambil berjalan aku baca Quran, kata Amr bin Makki kata. Amr Al-Makki kata, bila aku berjalan, ni cerita dia bersama Husain Al-Mansur, Hallaj tu lah. Bila semasa aku berjalan tu aku baca Quran. Jadi Husain bin Mansur ni dengar aku baca Quran. Gapo dia kata? Hallaj lah. Kemudian Hallaj kata, Hallaj ni Husain bin Mansur. Anda sebut Hallaj lah, hak tu biasa nama famousnya. Nama famousnya Hallaj. Kemudian dia membuat komentar dengan mengatakan, dia kata aku memang boleh saja melafazkan lafaz-lafaz seperti itu.
Alhasil aku segera meninggalkannya. Aku boleh juga baca Quran, tapi aku tak baca. Aku meninggalkan, aku boleh baca. Maknanya bagi dia tak penting dah tu. Sebab apa? Baca waktu dia lagi menggo kita ni sudah bersatu dengan Allah ni. Maknanya hak ni kalau nak catat pun boleh. Kata-kata dia ni mengikut ulama adalah kata-kata yang menunjukkan dia telah meremehkan qiraatul Quran. Aku pun boleh baca, aku nak baca lagi. Tapi aku tak saya baca. Aku tak saya baca. Pelik. Maknanya dia ni, sebab dia gini, pokok dia ni, kalau dalam kitab-kitab anda baca, sampai tahap ni, dia ni sudah tinggi, lebih tinggi daripada syariat. Tak nak perintah waktu dia, mengko dia tu sendiri pun Tuhan tu. Dalam diri dia tu Tuhan. Nak baca ayat waktu dia ni, ayat ni dibaca untuk makhluk. Makhluk baca. Aku boleh, tapi aku tak saya baca. Maknanya dia sepatutnya kita kata kalau kita ni orang betul bagus, baca Quran semua bagus. Tak, dia tidak kata gitu. Ni halas ni. Bahkan dinukilkan melalui sanad yang bersumberkan daripada Abul Qasim Ar-Razi. Kata Abul Qasim, dia kata Abu Bakar bin Mamshad, Abu Bakar bin Mamshad bercerita. Dia kata ada seseorang datang menemui kami di Dainur dengan membawa sebuah keranjang, dan dia tidak pernah meninggalkan keranjang itu baik waktu malam, mana dia bawa hamparan lah, tempat dia tidur lah. Ataupun kita kata katil lepak kau, katil lepak kau, kita mudah bawa pergi mana-mana. Makna dia gimana-mana dia tak tinggal keranjang, tidur semacam. Sebab tu dia kuat mimpi apa dia, mungkin dia tidur semua mimpi semacam. Baik waktu malam, waktu saya duduk atas keranjang tu, atas katil tu lah. Dan dia boleh lipat bawa pergi mana-mana seolah-olah begitu. Sebab apa tu? Bagi dia tu cara, salah satu cara dia gini, dia sebenarnya bukan tidur, dia kata. Dia duduk tu maknanya dia nak fokus. Orang panggil tawajuh. Dia nak fokus kepada Allah. Pokok dia ni. Baik. Orang-orang sekitar penasaran. Lantas mereka memeriksa keranjang tersebut, dan di dalamnya didapati sebuah kitab karya Al-Hallas. Judul kitab tersebut adalah Minar Rahmanir Rahim ila fulan bin fulan. Parut dia kata dah. Jadi orang macam orang dia kita buat spot check lah. Orang buat spot check. Bila orang pun jadi pening, macam mana tidur semua dia ni atas katil, tidur semua orang tengok. Orang pun rasa pelik. Jadi orang ramai puasa lah, orang cek lah atas katil dia tu. Rupanya di bawah tilam tu, katil tu ada sebuah kitab. Duduk bawah tu kitab. Kitab ke dia? Kitab yang ditulis oleh Al-Husain bin Mansur Hallas tadi. Kau nama Hallas tadi. Ni kepala pengah dalam pemahaman hulu ni. Judul kitab tu, nama ke dia judul kitab tu, cuba tengok ni. Minar Rahmanir Rahim. Kitab ini adalah mesej daripada Tuhan Ar-Rahman kepada si fulan, anak si fulan. Rupanya surat Tuhan daripada si fulan kepada si fulan. Minar Rahmanir Rahim ila fulan ibni fulan. Parut nama kitab tu. Anak kalau ada nak beli mahal pun nak beli kitab ni. Nak tengok Tuhan tulis ke belum. Mana surat cinta Allah kepada si fulan ni. Si fulan ni dia lah. Halas itulah si fulan ini. Mana kalau kita nak tukar kepada supaya tidak nampak samar, Minar Rahmanir Rahim ilal Husain bin Al-Mansur. Tu dia. Tu sebenarnya. Surat-surat Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim kepada Al-Husain bin Mansur. Surat-surat Allah kepada dia. Main-main hadrat. Sebab tu anak kata ni ngabel peringkat tinggi dia panggil. Makna manusia ni boleh jadi sesak sampai tahap tu. Enggak apa-apa dia ni bisa. Biasa ya jumpa Tuhan, kecek dengan Tuhan, tanya Tuhan. Kalau tempat kita ni enggak hak atlas secara yang dimaklumkan daripada anak murid dia, tu Abu Ya, Syekhul Arqam itu. Apa nama? Asy'ari Muhammad. Siapa dia boleh jumpa Tuhan? Anak murid dia cerita. Semua orang maklum tu, bukan fitnah. Ma'ruf tu. Betapa tingginya darjat dia, siapa dia boleh akses maklumat direct bertemu Allah tanpa melalui perantara Jibril. Nabi kita melalui Jibril, bukan direct dengan Tuhan, tapi dia boleh direct dengan Tuhan. Ini kesesatan manusia. Siapa rupanya patut tidur semua pun duk tidur atas kitab suci tu. Dahsyat tuan-tuan.
Sebab tu kalau Anam gua baca kitab kita ni, dengan Anam tu banyak juga kitab kita download lah ni. Lipat dah kita. Kita jumpa ke datang. Pokok dia ni Mi'raj. Mi'raj ni tembus akak ni. Masuk tu. Parah tidak. Mi'raj. Bukan sekadar Isra, Mi'raj. Jumpa Tuhan. Biasanya dalam kitab-kitab dia. Kalau kita tanya, dia kata Mi'raj rohani, Mi'raj rohani, dia bukan Mi'raj tubuh ni. Berat sengerti. Tak apa, kita tengok lagi setara mana pokok dia ni. Baik, kitab ini Minar Rahmanir Rahim ila fulan ibn fulan. Kitab ini dibawa ke Baghdad dan ditunjukkan kepada Hallaj. Kitab ni hak dia tulis lah. Bila dia cek, bila dia semak, kata Hallaj, dia kata memang kitab ni adalah manuskrip akulah, tulisan tangan aku. Aku tulislah kitab ni. Dan aku sendiri yang menulis teks dia ni. Orang ramai apa kata, sebelum ni kamu pernah mengaku jadi Nabi, lo ni mengaku jadi Tuhan lah pula tu. Orang kata dia, dulu mengaku jadi Nabi, bapa terima wahyu lah. Lo ni tak mu sendiri waktu ambil wahyu, mu tulis kalam Allah tu. Mu sendiri lah. Mu jadi Tuhan pula lo ni. Naik pakat daripada Nabi jadi Tuhan. Dia jawab orang ni. Dia kata, tak, dia kata, aku tidak mengaku aku ni Tuhan. Tapi inilah penyatuan aku dengan Tuhan. Aku telah sebati dengan Tuhan. Walaupun apa aku tulis, walaupun aku sebut aku tulis, tapi yang tulis sebenarnya Allah. Sedangkan tangan aku ni sebagai alat untuk menulis kalam Allah saja. Parah tak dia begini. Munapa aku tulis dan aku sebut aku tulis, sebenarnya Tuhan yang tulis. Tangan aku ni alat zahir sahaja. Siapa setahun ni adalah sesak ni. Hallaj pernah ditanya, ni berakidah lah ni yang kita bincang ni, sesat dalam berakidah, kena tipu ke iblis siapa setahun ni. Ada orang tanya dia, adakah orang lain hak faham seperti dia? Adakah orang lain yang mempunyai kefahaman seperti kefahaman Tuan? Ada orang tanya dia. Dia pun kata, ya ada. Antaranya orang yang berfahaman seperti aku ni, Ibnu Atta, Abu Muhammad Al-Jurairi dan Abu Bakar Ash-Shibli. Ni tokoh-tokoh lah ni, tokoh-tokoh sufi. Namun Abu Muhammad menyembunyikan identiti dia. Abu Muhammad Al-Jurairi ni dia tidak dedahkan fahaman sebenar. Dia takut orang tak faham dan silap faham. Tu. Demikianlah juga sikap yang diperlihatkan oleh Ash-Shibli. Terkenam nah Ash-Shibli ni, terkenam nah. Ni orang tak tahu dia berfaham yang sepaku. Sebab dia tahu dah kalau dia dedahkan, kalau dia ya orang tak faham. Andai ada, yakni seseorang yang terang-terangan mengutarakan pendapat ini, dia tidak lain adalah Ibnu Atta. Tapi Ibnu Atta dia tidak bersembunyi, dia tidak bertakiyah, dia mendedahkan fahaman dia. Hak dua lagi, Abu Muhammad Al-Jurairi dan juga Abu Bakar Ash-Shibli, hak ni dia sembunyikan fahaman dia. Tetapi Atta, Ibnu Atta dia zahirkan fahaman dia. Lalu Al-Jurairi dipanggil, Abu Muhammad Al-Jurairi dipanggil dan dibuat siasatan lah, diinterview dia lah, ditanya dia betul kalau dia faham sebuah Hallaj ni, hulu ni Allah bersatu dalam diri dia, betul ke? Abu Muhammad Al-Jurairi tanpa ragu-ragu memberikan jawapan. Gapo dia kata? Dia kata orang yang mengatakan pendapat ini adalah kafir. Orang yang berpendapat dengan pendapat ini wajib dibunuh. Pelik. Dia kata, dia kata aku tidak faham begitu. Waktu fitnah tu, siapa dia faham sebuah Hallaj itu, dia telah jadi kafir, dan kalau dia tak bertaubat dia mesti dihukum pancung. Maknanya Abu Muhammad Al-Jurairi menafikan dia berfahaman itu. Baik, tak apalah. Selepas daripada Al-Jurairi, jadi disiasat pula tentang Shibli ni. Ni Abu Bakar Ash-Shibli ditanya dia, apakah betul Tuan berfahaman hulul seperti Hajjaj itu? Sebab Hajjaj kata Tuan juga berfahaman begitu. Apa Shibli jawab?
Dia kata orang yang berpendapat seperti pendapat ni wajib dipenjarakan. Aman tu mana dipenjarakan. Kena penjara. Tak boleh biar bebas gitu. Bahaya ni. Ia menyesatkan orang. Tu kata Syibli. Maknanya kalau kita perhati sini zahir lah. Tak tahulah kalau dia bohong ke tidak zahirnya. Maknanya dia tidak faham gitu. Baik, tak apalah. Kemudian ditanya pula Ibnu Atta yang tadi kata Hallash, dia kata Atta ni dia tidak menyembunyikan kepahaman dia tadi kan. Atta ni dia menjelaskan kepahaman. Bila orang tanya Atta, betul ke seperti mana yang Hallash kata bahawa tuan ni antara yang berfahaman hulul dan tuan tidak berselindung di sebalik fahaman itu? Betul ke begitu? Maka dia kata betul. Dia mengaku ni. Dia kata betul. Memanglah saya sebuah Hallash lah. Saya mengaku bahawa saya yang berfahaman hulul dan wahdatul wujud, ittihad Allah dengan makhluk. Kerana pengakuan dia inilah yang menjadi alasan bagi pihak kerajaan untuk Hallash dihukum mati. Maknanya Ibnu Atta pun begitulah juga. Masalah Hallash ni anda tengoklah, anda baca lah. Memang dia ni memang mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap pahaman dia. Dia tak ubah. Memang kerajaan minta beberapa kali supaya bertaubat, dia tarik balik dan dia isytihar secara terbuka sebab dia ada anak murid. Supaya dia isytihar bahawa fahaman itu sesat dosa. Dia sanggup mati dan dia dihukum pancung. Inilah hadrat manusia bila sudah menjadi akidah, dia sanggup mati. Bahkan kematian dia anggap sebagai syahid. Ni sebab tu kalau kena penyakit ni, boleh katakan kalau tak boleh nak jumpa obat payah. Kalau dia tak boleh jawab pun dia akan diam saja, tapi tak cabut tu pahaman itu. Baik, yang terakhir ana baca yang terakhir. Abu Abdullah bin Khafis rahimahullah pernah ditanya tentang makna atau kandungan baik-baik syair berikut. Ana terus terjemahlah sebab dia Arab dia tu anak untuk ringkas. Gapo dia terjemahannya? Ni orang tanya Abu Abdullah, bagaimana ni penilaian tuan terhadap maksud baik-baik syair ini? Apa terjemah dia? Maha suci zat yang tampakkan watak kemanusiaan. Faham. Maha suci zat tu mana Allah lah, yang telah menampakkan dia dalam bentuk manusia. Ditampakkan secara sembunyi-sembunyi, sementara sinar ketuhannya bersinar terang. Lantas sinar Tuhan itu tajalli nyata pada makhluknya dalam wujud manusia yang zahirnya makan dan minum, hingga manusia dapat melihatnya dalam bentuk manusia, laksana pelayan sedang menatap pelayan. Baik, boleh faham itu? Maknanya bagaimana pandangan tuan wahai Abdullah tentang fahaman bahawa Allah ini telah menampakkan diri dia dalam bentuk manusia, ditampakkan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sinar ketuhanan itu bersinar dengan terang, nampak dengan jelas pada makhluknya. Bila dia telah bersatu dengan makhluk, maka Tuhan tadi dia jadi makan, dia jadi minum, nampak zahir seperti manusia, tetapi Tuhan. Lagu mana pandangan Tuhan tentang syair ini? Maka Syekh Abdullah bin Khafif dengan tegas mengatakan, semoga Allah melaknat orang yang mengungkapkan syair seperti ini. Syair akidah hulul. Kalau baca syair Khomeini, ana baca, teruk terang. Memang dia Tuhan masuk dalam tubuh dia tu. Ana huwa ana. Tu saya, dia saya. Tak ada beza. Isa bin Fawraq menjelaskan, Isa bin Fawraq ni terkenal ni, ini adalah baik-baik syair gubahan Husain bin Mansur Hallash lah. Ini adalah baik-baik syair yang telah diungkapkan oleh Hallash. Dia meneruskan komentar dengan mengatakan, kalau betul Hallash itu berfahaman seperti ini bermakna dia telah menjadi kafir. Tetapi tidak menutup kemungkinan, makna kebarangkalian sangat tinggi kata-kata seperti ini dinisbahkan kepadanya secara dusta. Boleh jadilah dusta, tapi kukuk mana pun memang jelas. Banyak riwayat kita tengok dia dihukum bunuh kerana pahaman, dan ditanya berkali-kali oleh pihak kerajaan supaya dia tarik balik. Dia tak mahu.
Ana habis sedikit kita halas ni. Penulis berkata, yakni Ibnul Jauzi, para ulama waktu itu sebelum nak jatuhkan hukuman kepada halas itu, para ulama pada waktu itu telah sepakat berkait dengan menghalalkan darah al-hallaj bila dia telah berfahaman hulul. Orang yang pertama yang mengatakan halal darah hallaj iaitu Abu Amr al-Qadi. Ni qadi besar ni, Abu Amr al-Qadi. Jadi bila dia buat keputusan begitu, setelah halas ni kekal tak mau tarik balik akidah dia, fahaman dia tu, maka Amr bin Qadi kata dia halal darah dia, mesti dibunuh. Dia sudah jadi murtad dengan fahaman itu. Ulama ada zaman tu setuju dengan pandangan Abu Amr al-Qadi. Namun Abu Abbas bin Suraish tidak memberi komentar apapun berkait dengan peribadi halas. Dan dia hanya kata, aku tidak tahu apa-apa yang dikata, aku tak boleh nak kata. Makna dia tawakuf terhadap halas, Abu Abbas. Memang ada ulama yang tidak berpendapat serupa, namun ijma' adalah dalil yang terjaga dari kekeliruan. Kuku mana pun ada ulama kata mungkin, dia tidak kata mungkin. Tetapi bagi ulama yang ulama tanya dah dia ni faham begitulah. Akhir sekali dia dibunuh atas sepakat ulama hak ramai. Gitu cerita dia. Kita berhenti setakat tu dulu. Ini cerita halas. Jadi kalau hadirat nak tahu tentang halas ni, boleh tarik dalam internet. Kok Melayu pun banyak artikel tentang halas ni. Dikemukakan bukti-bukti fahaman dia ni. Jadi ulama telah sabit zaman dia bahawa dia berfaham begitu, dan diminta supaya dia bertaubat. Dia tak mau bertaubat, dan diberi tempoh bertenang pada dia, tetap dia tak ubah juga pendapat dia. Maka ulama buat keputusan dia perlu dibunuh sebagai nak menyekat fahaman dia, supaya anak murid dia tidak terus sesat. Ini cerita halas, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.